Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan ajar ataupun membuat satu tutorial macam mana untuk membuat cetakan tekan panas menggunakan kertas sublimation. Sebelum saya mulakan tutorial, saya harap semua dapat subscribe dan juga tekan loceng untuk menyokong channel saya, insya-Allah. Bagi langkah kerja melaksanakan cetakan tekan panas menggunakan sublimation paper, kita perlu beberapa bahan dan alatan untuk menyiapkan kerja. Antara beberapa alatan yang kita perlu adalah seperti mesin tekan panas, komputer pencetak yang mempunyai ink sublimation. Bagi bahan pula, kita perlukan kertas sublimation seperti yang saya tunjukkan di sini. Ini adalah kertas sublimation. Dia mempunyai dua warna yang berbeza. Di hadapan adalah berwarna putih dan di belakang adalah berwarna kelabu sedikit. Untuk mencetak, kita perlu cetak di bahagian yang berwarna putih. Ada juga beberapa sublimation paper yang sama warna, putih kedua-dua belah. Tetapi bagi saya yang paling mudah adalah kita beli ataupun kita sediakan yang mempunyai dua warna yang berbeza supaya kita dapat tengok ataupun lihat di mana tempat kita hendak cetak. Untuk transfer tape, kadang-kadang kita perlu guna, tetapi kebiasaannya bagi saya jarang sangat guna. Sekiranya anda hendak guna pun tiada masalah. Kita juga perlu sediakan gunting untuk memotong kertas. Bahan yang sesuai kita gunakan untuk cetakan tekan panas menggunakan sublimation adalah yang pertama baju. Kita boleh guna baju. Yang kedua adalah mousepad. Kita boleh gunakan sarung bantal. Ini adalah contoh sarung bantal. Dan pelbagai lagi lah bahan yang boleh kita gunakan. Tapi untuk tutorial kali ini, saya akan ajar macam mana kita buat cetakan tekan panas pada baju. Langkah yang pertama, untuk menghasilkan cetakan ini, kita perlu sediakan reka bentuk yang dihasilkan menggunakan beberapa software. Saya menggunakan Illustrator untuk menghasilkan bentuk yang dikehendaki. Ini merupakan hasil reka bentuk yang saya telah buat. Langkah kedua adalah kita perlu mencetak reka bentuk yang dihasilkan menggunakan pencetak yang mempunyai dakwat sublimation. Manakala kertas yang perlu kita gunakan adalah seperti tadi, iaitu kertas sublimation. Di sini saya perlu mencetak. Cetakan yang dihasilkan perlulah terbalik. Kita perlu terbalikkan ataupun mirror image untuk cetakan menggunakan sublimation paper. Sekarang saya mencetak kertas sublimation mengikut design yang saya telah buat. Kita cuba lihat hasil cetakan. Ini adalah hasil cetakan. Hasil cetakan yang telah kita cetak di kertas sublimation tadi. Cetakan seperti saya maklum perlu terbalik supaya kita akan cetak di baju, dia akan jadi mirror image. Langkah seterusnya, kita perlu potong bahagian yang tidak perlu. Sekiranya kita tidak mahu potong pun tiada masalah sebenarnya. Kalau hendak potong pun tiada masalah. Contoh dia saya potong. Ada tujuan saya potong. Cuba tengok di bahagian tepi ni, kita dapat warna hitam hasil cetakan. Jadi kita perlu buang kawasan yang ada kehitaman. Saya telah potong di sekeliling untuk membuat hitam. Terpulang kepada masing-masing hendak potong atau tidak. Sedikit makluman, seboleh-bolehnya kita elak dari memegang desain yang telah kita sediakan kerana tangan kita ataupun jari kita lembab boleh menyebabkan kerosakan pada reka bentuk yang kita hasilkan. Langkah keempat, kita perlu onkan switch bagi memanaskan mesin.
dan kita perlu setkan masa dan suhu yang sesuai. Masa dan suhu yang sesuai bergantung kepada mesin yang kita gunakan. Macam saya menggunakan mesin Kuyi. Saya telah setkan masa dan suhu dia mengikut kesesuaian mesin. Okey, sebagai contoh, saya setkan suhu adalah 190 darjah. SP adalah set untuk temperature, suhu. ST adalah set untuk time. Okey, saya set masa adalah selama 50 saat. Cara untuk setkan suhu dan masa, kita tengok di sini dia keluar. Ini adalah suhu dan ini adalah masa. Kita set suhu dia, kita tekan set, dia akan keluar SP dan kita set suhu yang kita perlu sediakan. Contoh dia saya sediakan 190, boleh turun atau naik. Sekarang saya turunkan ataupun kita naikkan. Sama juga dengan untuk suhu. Okey, kita tekan set, dia akan keluar ST, set time. Kita akan setkan berapa saat yang kita perlu. Contoh dia saya perlu 50 saat. Okey, di sini kita boleh turun atau naikkan. Suhu dan masa sebenarnya bergantung kepada material ataupun bahan yang kita hendak cetak, sama ada baju, mousepad ataupun sarung bantal dan sebagainya. Jadi kita perlu tahu bahan yang sesuai dan juga suhu dan masa yang sesuai. Sekiranya suhu kurang, maksudnya masa dia transfer ataupun dia ubah daripada kertas sublimation tadi kepada bahan kita, ia akan menjadi pudar. Begitu juga dengan masa yang tidak sesuai, boleh berlaku pudar. Sekiranya terlebih, dia akan melekat di baju. Apabila suhu dan masa yang dikehendaki telah mencapai pada mesin yang telah kita setkan tadi, kita boleh pada langkah yang kelima, iaitu meletak baju di dalam mesin cetakan tekan panas. Ini adalah langkah yang kelima. Sebenarnya kita boleh letak dia pelbagai. Nak letak macam ni pun boleh. Nak sarung di dalam pun boleh. Ini adalah sarung di dalam. Tadi saya letak di atas macam biasa. Ada kelebihan dan kekurangan. Sekiranya kita sarung di dalam, ink tidak akan melekat di bahagian bawah, di bahagian belakang baju. Tetapi jika kita letak terus macam ni, apabila kita mencetak nanti, ink daripada bentuk kita hasilkan, dia akan melekat sampai ke bawah di bahagian belakang baju. Untuk mengelakkan benda ni terjadi, kita juga boleh letakkan pelapik di bahagian dalam. Sebagai contoh, letak kertas A4 dan pelapik lain. Saya gunakan kaedah letak terus baju di atas pelik, tetapi saya perlu letak pelapik di bahagian dalam, iaitu kertas A4. Seterusnya, perlu kita ratakan bahagian yang hendak dicetak dan kita akan letakkan reka bentuk yang kita hendak cetak di atas baju. Langkah keenam, kita perlu setting ataupun kita laraskan kedudukan reka bentuk yang kita hasilkan di atas baju supaya dia tidak sengit ke tepi, ke kanan ataupun ke atas dan ke bawah. Kebiasaannya saya menggunakan pembaris. Kita perlu setkan di bahagian tepi. Di sini saya tunjuk contoh macam mana untuk setkan supaya design kita letak nanti berada di tengah-tengah. Selepas itu, kita perlu letak reka bentuk yang kita hasilkan terbalik. Dan pembaris kita boleh keluarkan. Terdapat juga beberapa pendapat mengatakan kita boleh dan perlu menggunakan transfer tape ataupun pita pemindah tahan panas. Sebenarnya bagi saya benda ni nak guna pun boleh, tak mahu guna pun boleh. Sebagai contoh, saya akan tunjuk macam mana nak guna dan macam saya buat sekarang ni, saya tak menggunakan pita tahan panas. Sekiranya kita perlu menggunakan, kita hanya letak di sini. Tujuan pita tahan panas adalah supaya reka bentuk yang kita hasilkan tidak bergerak semasa kita turunkan plate atas ataupun plate panas di atas. Sekiranya tidak perlu pun tidak menjadi masalah. Langkah seterusnya adalah langkah ketujuh. Kita perlu turunkan plate atas bahagian panasnya, turunkan sehingga rapat ke bawah dan kita perlu tekan handle sehingga betul-betul rapat. Okay, saya akan tunjukkan caranya di sini.
kita perlu tekan sehingga berbunyi ataupun sehingga dia betul-betul ketat. Di bahagian atas tadi yang kita setkan masa dan suhu kurangan daripada 50 saat turun sampai ke 0 dan akan berbunyi nanti. Okey, saya akan tunjukkan. Okey, apabila selesai, mesin akan berbunyi menunjukkan hasil kerja kita telah selesai. Okey, langkah seterusnya setelah mesin kita berbunyi, langkah yang ke-8 adalah kita mengangkat plate bahagian atas. Sedikit langkah keselamatan, kita jangan memegang di bahagian atas, plate bahagian atas, kerana bahagian ini adalah bahagian panas. Cara memegang handle supaya mesin tidak terpelanting, perlu pegang di bahagian atas dan juga di bahagian bawah. Dan bahagian atas kita perlu tarik. Setelah kita mengangkat plate bahagian atas, kita boleh membuang kertas sublimation. Okey, ini adalah hasil daripada kerja yang kita laksanakan. Semua boleh tengok macam mana hasilnya. Cantik kan? Dengan warna yang jelas, dengan design yang cantik. Ini adalah hasil yang kita perolehi. Langkah yang ke-9, kita perlu tutupkan switch di mesin dan juga switch di plug. Ini merupakan hasil kerja yang telah kita laksanakan tadi. Sekejap lagi saya akan tunjuk macam mana membuat sublimation di bahagian tepi ataupun lengan baju. Sama juga macam tadi, kita perlu ikut langkah-langkah yang telah saya nyatakan. Alhamdulillah, selesai tutorial bagi cetakan tekan panas menggunakan kertas sublimation. Sekiranya ilmu yang saya ajarkan ini boleh membantu semua, saya mohon like, share dan komen video yang saya sediakan. Dan insya-Allah saya akan buat video-video lain lagi untuk memberi ilmu kepada semua orang, insya-Allah. Dan kita akan jumpa lagi untuk video akan datang. Sekian, terima kasih.